soalan pertama. Yahtawi al-kawkab ala istani asyara rokma. Sab'ati al-awnin wa hiya ahnaru butuqaliyun wa asfaru wa ahdaru wa azruku fatihun wa azruku homikun wa banafsajiyun. Jarak bumi dan matahari ialah 150 juta kilogram. Planet yang paling besar di dalam sistem suria ialah planet Mushtari. Jumlah satelit di bumi ialah 57,000. Di Marikh mempunyai 2 satelit, manakala Zuhal mempunyai 62 satelit semula jadi. Ukuran bagi panjang ialah milimeter, meter, sentimeter dan kilometer. Manakala unit ukuran untuk jisim ialah gram, kilogram dan miligram. Pus bermaksud lenyapnya atau tiada lagi sesuatu haiwan atau tumbuhan, manakala diancam kepupusan membawa maksud bilangan spesies hidupan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Fenomena alam yang berlaku baru-baru ini ialah COVID-19. Faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan ialah aktiviti manusia, bencana alam dan pencemaran. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna. Punca-punca pencemaran alam sekitar seperti sikap tidak bertanggungjawab individu dan organisasi, pembakaran terbuka, pembuangan intrusi, dan pertanian yang tidak dikawal. Langkah menjaga kebaikan alam sekitar ialah habitat flora dan fauna terpelihara, menjamin bekalan sumber alam, bertanggungjawab, dan kesihatan manusia terjamin. Free Armin's Wikipedia. We can find recycling bin at recycling station. 3. Recycling bin have 8 color. Color is brown, Okey, black, Darmia, di sini ada orange. beberapa soalan lah yang Darmia kena jawab. Ada soalan dalam bahasa Arab. Soalan-soalan yang ditanya ni lebih kepada apa yang Dania dah belajar lah sebelum ni. Baik, soalan pertama Dania. Kaifa yazharu qaus quzah? Kaifa yazharu qaus quzah? Ma makna qaus quzah? Qaus quzah dia ada 7 warna. Apa dia qaus quzah? Pelangi. Pelangi, okey, baik. Adakah pelangi ni kita boleh lihat pada waktu malam? Tak ada. Okey, kalau waktu siang kita boleh lihat pelangi Boleh. setiap masa? Lepas hujan. Oh, okey, baik, lepas hujan. Okey, soalan berikutnya. Cadangkan cara mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan tumbuhan. Apa cadangan Darmia untuk mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan juga tumbuhan? Apa dia? Sekarang ini haiwan banyak yang terancam, tumbuhan pun banyak juga yang terancam. Jadi apa je cara untuk kita mengelakkan benda tu terjadilah? Apa yang Darmia nak buat? Darmia?
Damia, nama nak? Damia. Buka je Damia, mikrofon tu Damia. Dia takut awak bercakap tapi mikrofon tu tutup. Macam mana cara-cara kita nak mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan? Kita ada haiwan, kita ada tumbuhan. Tapi haiwan dengan tumbuhan ni dia jadi terancam disebabkan sikap manusia lah. Jadi macam mana cara kita nak atasi supaya haiwan dan tumbuhan ini tidak lagi terancam? Apa cadangan Darmia? Sentiasa menjaga kebersihan. Okey, baik. Jadi antara tanggungjawab yang Darmia akan buatlah ialah sentiasa menjaga kebersihan alam. Okey. Apa pula akan terjadi kalau kita tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar? Apa yang akan jadi pada alam sekitar kalau kita tidak ada adab pada alam sekitar? Haiwan akan mati. Okey, haiwan lagi. Yang duduk dekat dalam alam ni bukan haiwan je, ada banyak lagi benda. Apa yang akan terjadi? Alam jadi kotor. Okey, bumi ni jadi kotor, haiwan banyak mati. Lagi? Kesan kepada manusia apa? Bila haiwan banyak mati, bumi kotor, apa je kesan yang kita dapat daripada situasi tu? Macam mana dengan kehidupan kita? Bumi kotor, haiwan banyak mati, apa jadi dengan kita? Tidak selesa. Tidak? Selesa. Kita hidup tidak selesa. Tidak selesa tu, cuba bagi contoh. Macam mana tidak selesa tu? Kalau kita tak mandi pun kita tak selesa juga kan. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan yang sebegitu, kita tak selesa macam mana? Berbau. Ha? Berbau busuk. So kita nak bernafas pun susah sebab dia bau busuk. Baik, kita dah belajar tentang alam. Kita dah tahu dah sistem suria tu macam mana. Jadi, apa Damia rasa kalau bumi ini berada dekat dengan matahari, apa yang akan terjadi? Panas. Panas lagi? Yang panas tu siapa? Bumi yang panas ke? Kita yang panas ke? Manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan akan kepanasan. Baik, kalau kita dah panas, awak bayangkan dekat sangat bumi ni dengan matahari. Kita dah panas. Apakah kesan kepada kita yang hidup di bumi ni? Selain daripada panas. Panas tu punca utama. Apa lagi yang kesan-kesan lain lah? Adakah panas yang dimaksudkan tu panas yang kita memerlukan kipas lah ataupun panas yang macam mana?
sampai dia menyebabkan apa pada kita kalau dekat sangat bumi ni dengan matahari? Kan awak cakap tadi panas kan? Okay, manusia dengan haiwan panas. Jadi, adakah bila kita berkipas, masalah panas tu akan selesai bila matahari dekat dengan, bila bumi dekat dengan matahari? Tak. Tak. Okay. Kita sentiasa panas, 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 panas. Bila kita panas, kita memerlukan apa biasanya? Hujan. Kita memerlukan hujan. Tapi bila dia dah dekat dengan matahari, adakah hujan boleh turun? Tak. Bila hujan tak turun, dia akan jadi apa? Hujan tak turun dalam jangka masa yang terlalu panjang. Apa nama dia? Musim yang panas dan hujan. Musim kemarau. Jadi bila kita dekat dengan matahari, kita panas, kemudian dunia ni akan jadi kemarau. Bila dah kemarau tidak ada air, maksudnya bumi ni akan jadi kering kontang lah. Dan akhirnya kesan kepada manusia, adakah manusia boleh bertahan begitu? Boleh hidup ke manusia macam tu? Tak. Tak, sebab manusia kalau hidup dia memerlukan apa? Manusia hidup perlukan apa? Manusia bergantung dengan apa untuk hidup? Udara. Udara. Lagi? Adakah bila udara kita sedut je, kita bernafas, kita boleh hidup, tapi ada benda yang keperluan asas yang tak cukup, kita masih boleh hidup? Air. Jadi sebabkan dah kemarau, tidak ada air, manusia dah susah nak hidup. Sebab air itu sangat penting selain daripada udara. Dan bila dah kekeringan macam tu, haiwan dan tumbuhan tak boleh hidup kan. Jadi akhirnya manusia pun tak boleh hidup jugalah bila bumi dekat sangat dengan matahari. Baik, seterusnya satu soalan dalam bahasa Inggeris dan cubalah awak jawab dalam bahasa Inggeris juga. Okay, soalannya, what would happen if we do not recycle waste and garbage? What would happen? There are many waste and garbage at your place. What would happen? Awak tahu kan maksud garbage dengan waste ni apa? Tahu. Okay, so what would happen kalau kita tak recycle? Macam mana nak jawab? What would happen if we do not recycle waste and garbage? Macam mana? Tahu recycle apa? Recycle tu maksudnya ialah kita semula. Ada sampah yang banyak, kita tak kitar semula. Apa yang akan jadi? Dah dapat jawapan? Belum? Okey, kalau tak ada jawapan, saya tukar soalan lain. Okey? Baik, Darmia, sekarang ini saya bagi satu situasi di mana Darmia dilantik menjadi ketua untuk membersihkan kawasan kampung.
Okey, kawasan kampung Tambirat sangat-sangat kotor. Jadi Darmia diberi tanggungjawab untuk memastikan kampung Tambirat menjadi sebuah kampung paling bersih, paling indah di Asajaya. Apa yang Darmia nak buat dekat kampung? Mengadakan gotong royong. Okey, Darmia nak buat gotong royong. Okey, lain daripada gotong royong, apa lagi yang kita boleh buat? Kalau kita buat gotong royong, kebiasaannya kampung kita akan bersih dalam tempoh mungkin seminggu hingga 2 minggu. Kemudian kampung kita tu akan kembali kotor. Adakah kita nak buat gotong royong setiap minggu? Ataupun Darmia ada cara lain lagi yang boleh membantu kampung Tambirat tu untuk kekal bersih. Apa yang boleh kita buat? Ni sekarang kita cerita Darmia ada kuasa lah. Kuasa untuk mengarah orang pun boleh. Tadi Darmia dah mengarahkan. Baik kita buat gotong royong. Semua orang turun untuk gotong royong kawasan Kampung Tambirat. Kekal bersih dalam tempoh seminggu 2 minggu. Kemudian orang Kampung Tambirat masih lagi buang sampah di merata-rata tempat. Buang sampah dalam sungai, buang sampah kat tepi parit kan. Jadi apa lagi yang Darmia boleh buat? Apa Sentiasa cadangan? mematuhi arahan. Sentiasa Mematuhi arahan. baik. Darmian sentiasa yang nak mematuhi arahan tu siapa? Darmia ke orang kampung? Orang kampung. Okey. Apakah arahan sentiasa mematuhi arahan ke peraturan? Sentiasa mematuhi apa Darmia jawab tadi? Sentiasa mematuhi Arahan. arahan. Okey, baik. Apa yang arahan bukan. Macam mana cara supaya orang kampung ni dapat mematuhi arahan yang Darmia keluarkan? Darmia cakap, okey, saya tak nak ada kotor-kotor dekat kampung ni. Saya nak kampung Tambirat bersih. Orang dengar arahan tu tapi dia tetap tak buat. Apa tindakan Darmia? Apa lagi yang kita boleh buat? Apa yang Darmia nak sediakan? Gotong royong dah sudah. Bagi arahan pun dah sudah. Tapi masih lagi ni kotor ni. Macam mana lagi? Apa lagi cara yang Darmia rasa paling berkesan untuk mengekalkan Kampung Tambirat sebuah kampung yang bersih? Ada lagi ke cukup itu sahaja? Ada lagi Darmia? Ataupun dah cukup 2 gotong royong dengan mematuhi arahan? Dah cukup? Dah. Dah itu saja. Okey.
So gotong royong dengan mematuhi arahan. Jadi cuba awak tengok dekat dalam kelas. Kenapa ada jadual bertugas cikgu dah letak dalam kelas tapi kelas masih kotor. Di sekolah dalam kelas pun ada tong sampah tapi masih juga kotor. Cikgu dah sentiasa memberitahu supaya murid-murid mematuhi arahan, jangan buang sampah merata-rata, tapi masih lagi berlaku. Rasa Damia lah, kenapa orang tak suka buang sampah di tempat yang betul? Tengok saja dalam kelas Damia kan, ada je orang buang sampah merata-rata. Kenapa dia bersikap macam tu? Malas. Dia ada sikap malas. Sama juga dengan keadaan di mana-mana pun. Kalau kita macam tadi Damia kata, okay, kita buat gotong royong. Mungkin orang ni akan join gotong royong tapi kebersihan ni tak lama. Sebab kebanyakan orang masih lagi ada sikap malas. Jadi perkara ataupun isu utamanya ialah malas, dan kalau Darmia menjadi ketua, Darmia kena fikirkan macam mana cara nak mengatasi malas tu. Okey. Jadi saya rasa setakat ini sahajalah Darmia, sebab dah tak ada soalan lagi saya nak tanya dengan Darmia. Apa-apa pun saya ucapkan tahniah, syabas. Saya dah tengok video Darmia, kreatif, ceria, kira macam menarik lah pada saya. Okey. Dan saya ucap terima kasih juga sebab Darmia dah ikut sesi soalan kebat ini. Sekurang-kurangnya Darmia boleh berfikirlah apa tindakan-tindakan bagaimana kita nak menjaga alam sekitar kita. Okey, so nanti apa-apa saya akan maklumkan dalam grup. Kalau paling cepat keputusan pertandingan ini mungkin minggu depan. Paling lambat pun selepas daripada itulah. Okey, ada apa-apa yang Damia nak cakap sebelum kita stop kita punya sesi ni? Tak ada. Tak ada. Okey. So sampai sini sajalah Damia. Tahniah. Awak sampaikanlah salam kepada keluarga awak semua, okey? Okay. Okey, Assalamualaikum Damia. Wassalam. Okey.